Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam dan yang badariah. Jadi pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada pagi ini kita dipertemukan sebentar dalam hashtag Santapan Rohani. Ya afwan lakum, saya ada urusan di klinik tadi tuan-tuan. Hari ini orang rumah ambil vaksin. Saya belum keluar nama lagi. Jadi cerita ambil vaksin ni tuan-tuan. Kemarin 2-3 hari lepas, saya telah ditelefon oleh seorang yang tak dikenali lah. Tapi dia kata dia biasa ikut live saya, dia biasa ikut ceramah-ceramah saya dan sebagainya. Kemudian dia bertanya kepada ustaz-ustaz, dia masih lagi tak buat keputusan untuk mendaftar vaksin. Dia kata apa? Dia kata dia ada tanya dengan setengah ustaz. Setengah ustaz kata tak payah ambil vaksin. Dan dia tanya pula dengan setengah ustaz. Setengah ustaz kata baik ambil vaksin. Padahal dia dah bertanya dengan begitu banyak ustaz tu. Kemudian akhir sekali dia telefon saya. Dia rasa dia macam dia masih lagi tak mendapat jawapan yang tuntas. Adakah perlu dia ambil vaksin ataupun tidak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi tuan-tuan nak tahu tak apa jawapan yang saya beri kepada beliau? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maaf lewat sikit sebab saya masih lagi di hospital ni. Tu di Poliklinik Poliklinik Seran. Sekarang ni kerajaan dah mula pasarkan ataupun dah mula edarkan kepada klinik-klinik kecil untuk mula segera memvaksinkan. Mereka target bulan 10 ni insyaAllah 80% rakyat Malaysia telah divaksin. Jadi sekarang ni tuan-tuan dah mula dah. Klinik-klinik kecil pun dah boleh ambil dan di bawah pantauan kerajaan. Cuma nak cerita kepada sahabat tadi, bila mana dia tanya, ustaz saya nak kena vaksin ke tidak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak tahu tak saya jawab apa? Cuba teka dulu. Apakah dalil ataupun hujah yang saya beri kepada dia sehingga saya boleh mengubah pendirian dia untuk mendaftar vaksin? Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Agak-agak apa jawapan yang saya berikan? Siti Aisyah, ahlan wa sahlan. Husain Ahmad, Maksu BM, Cik Pah, apa khabar anda semua pada pagi ini? Saat lagi saya akan buka ruangan untuk sesi Q&A. Cuma sebelum saya nak menjawab soalan tuan-tuan berkenaan korban dan sebagainya, saya nak tanya dulu. Agak-agak tuan-tuan boleh cuba teka tak apakah jawapan yang saya berikan kepada beliau sehingga yang daripada awalnya dia was-was. Dia tanya ustaz tu kata boleh vaksin. Dia tanya ustaz ni kata tak boleh vaksin. Maka bila saya beri jawapan kepada beliau tuan-tuan, akhir sekali dia buat keputusan untuk ambil vaksin. Vaksin. Maka apa jawapan yang saya berikan? Mudah-mudahan jawapan ini membantu tuan-tuan dan juga menzahirkan kepada hati tuan-tuan kehidupan kita ni apa yang kita nak. Maka bila ditanya pendapat saya, dia kata, ustaz macam mana ustaz? Saya mulakan kalam, saya mulakan dengan perkataan, saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rindu Nabi tuan-tuan. Dan bila mana saya rindu Nabi, maka tak dapat tidak, dan kerinduan kita dengan Rasulullah SAW itu
Yang tak dapat tidak, hati kita ni nak terpisah dengan bumi Madinah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu susah. Hati kita ni nak terpisah dengan bumi Madinah ni rasa Allah begitu susah. Jadi hamba kata dengan dia, hamba katalah ni, saya tak berpegang ke mana-mana pihak. Tuan nak vaksin pun tak apa, tuan tak nak vaksin pun tak apa. Tuan nak dengar cakap ustaz yang kata tak perlu vaksin pun silakan. Tuan nak dengar kata ustaz yang ambil vaksin pun silakan. Tapi kalau bertanya kepada saya, matlamat yang pertama saya vaksin ini kerana apa? Selain daripada nak mengharapkan redha daripada Allah, kena betulkan niat. Mudah-mudahan kita sihat, kita boleh buat taat kepada Allah, yang tu penting. Dan yang ketiga, saya beri alasan kepada dia kerana saya cinta Nabi SAW. Saya nak ke Mekah, tuan-tuan. Saya nak ke Mekah. Bila mana kita ke Mekah itu dan terus kita ke Madinah, mudah-mudahan senantiasa kita dapat menziarahi Nabi SAW. Dan sebagaimana kita maklum, mengikut perundangan, mengikut undang-undang, nanti ditakdirkan kalau asbab kita tak vaksin, tuan-tuan, nak keluar negara pun tak boleh, nak ke Madinah pun tak boleh. Jadi demi cinta saya kepada Nabi SAW, saya kata biar saya vaksin. Supaya apa? Dengan vaksin itu, kalau mudah-mudahan menjadi satu perkara yang meluluskan saya untuk lepas pergi kepada Madinatul Munawwarah. Kalau dengan vaksin itu merupakan satu asbab untuk membawa saya kepada Madinatul Munawwarah. Kalau dengan vaksin itu menjadi pelepas untuk saya boleh lepas ke border, lepas di immigration, untuk saya bertemu akan Nabi SAW, maka wajar. Wajar. Sebab tu penting dalam hidup kita ni, apa niat. Setiap kali benda kita nak buat tu, apa niat, tuan-tuan. Sebab tu cerita bab niat ni, kalau kita belajar kitab Jawharul Mawhub, banyak kisah-kisah yang menceritakan berkenaan niat sahaja. Macam mana kebaikan niat, apakah akibat daripada niat yang betul. Dari situ, bila tuan-tuan dapat memahami kepahaman yang jelas, tanya Tuan Haji Yusof. Dari situ, bila tuan-tuan dapat memahami niat yang jelas, maka kita tak kisah pun. Kerana apa, tuan-tuan? Hari ni kita boleh berkata isu macam ni. Tuan-tuan ingat akan datang tak ada lagi ujian daripada Allah Ta'ala ke? Dah. Akan datang, tuan-tuan, ujian daripada Allah Ta'ala lebih hebat. Kenapa lebih hebat? Saya yakin daripada hadis Nabi SAW. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'i was-salihun. Nabi pernah bersabda, bersangatan orang yang kena bala', yang paling banyak orang yang kena ujian, dan ujiannya makin dipertingkatkan, al-anbiya' was-salihun, para nabi dan orang-orang yang soleh. Waalaikumsalam Datin Nur Khaila. Mudah-mudahan Datin dah sihat. Baik. Jadi maknanya apa? Gambaran saya nak bagi faham. Saya beri satu jawapan dekat dia je. Saya kata, Haji, waktu dia call saya tu, saya rindu Nabi. Saya kasih ke Nabi. Dan kalau boleh, keazaman saya nak bertemu Nabi itu kalau boleh setiap tahun. Setiap tahun ada je peluang untuk saya pergi Mekah, untuk saya pergi Madinah, untuk saya bertemu akan Nabi SAW. Ada orang berkata, Ustaz, kalau rindu ke Nabi dekat Malaysia pun boleh rindu Nabi. Tuan-tuan, kita ziarah rumah Nabi tak sama. Tak sama. Sebab apa? Tulis dalil. Dalil yang menguatkan saya supaya saya ubah mindset dia. Kata Nabi SAW, barang siapa menziarahi rumahku seperti dia menziarahi aku ketika hidup. Ni. Kata Nabi SAW, barang siapa menziarahi aku setelah aku wafat, seolah-olah dia telah menziarahi aku ketika aku hidup. Dalil inilah yang menguatkan hati saya. Maka saya kata, Haji terpulang. Haji nak berpegang dengan mana-mana ustaz pun saya tak ada masalah. Cuma kalau Haji cinta ke Nabi, baru dah dia kata dia menangis-nangis. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata, Ustaz, saya pun sayang ke Nabi, Ustaz. Allah, rindu ke Nabi. Mekah pun belum pergi lagi walaupun dah daftar. Lepas tu, kalau asbab besok kita tak cucuk ditakdirkan, asbab kita tak divaksin, maka kita tak lepas menunaikan kewajipan, antaranya kewajipan haji dan sebagainya, maka tak dapat tidak, tuan-tuan. Itu satu langkah yang kurang bijak, yang tak dapat tidak akhir sekali akan membawa kehidupan kita kepada perjalanan yang kurang sempurna,
Bila mana banyak kewajipan-kewajipan yang tak dapat kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan pada pagi ini, yang paling penting betulkan niat. Dan bagi tuan-tuan yang dah ambil vaksin, tahniah. Bagi tuan-tuan yang belum ambil vaksin, betulkan niat dulu. Pertama, ya Allah, aku buat benda ni nak mencari redha-Mu. Cari redha macam mana? Bila aku sihat, banyak ketaatan, banyak kebaikan yang aku boleh buat lagi. Itu niat dia. Yang kedua, kenapa ambil vaksin, ya Allah? Kalau dengan ambil vaksin ini menjadi satu syarat untuk aku bertemu akan Nabi SAW. Kalau dengan vaksin ini, Afwan. Kalau dengan vaksin ini menjadi asbab aku boleh bertemu akan Nabi senantiasa, maka relakanlah daging kalian, darah kalian divaksin kerana Nabi SAW. Sahabat dulu tuan-tuan sanggup gadaikan harta mereka, diri mereka untuk Nabi. Dan kita pada hari ni perjuangan kita kepada kecintaan Nabi itu luas, besar tuan-tuan. Dan bukan memberi faham semata-mata dengan itu. Namun apa yang saya nak jelaskan ialah rukun Islam pun tak lepas lagi. Kalau besok dengan sebab tak vaksin tak boleh pergi haji tuan-tuan, maka adakah semata-mata kita nak mempertahankan ideologi kita yang akhir sekali membuatkan kepada diri kita itu akan kerosakan pada agama. Jadi letak agama di depan. Letak agama di depan, letak diri kita di belakang. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita niatkan, dengan niat yang khalis, mudah-mudahan setiap benda kita lakukan ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf semua, minta maaf. Ya, saya yakin ramai rindu Nabi. Ada yang tiap tahun yang berkemampuan tiap tahun pergi Mekah, pergi Madinah, tiap tahun pergi Madinah. Rasa hidup tu macam tak sempurna kalau setahun sekali tak dapat ziarah Nabi. Dan kita maklum dah 2 tahun perkara ni tak berlaku tuan-tuan. Dan tahun depan pun belum tentu. Jadi betulkanlah niat, khaliskanlah niat, agar mudah-mudahan dengan niat yang sempurna menghasilkan tindakan yang sempurna. Wallahu alam. Afwan. Baik. Tak usah nangis dah. Baik, sambung tuan-tuan. Jadi saya nak sambung bicara yang semalam berkenaan soal jawab korban. Jadi pada pagi ini kalau tuan-tuan ada kemusykilan lagi berkenaan korban, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen untuk saya bantu tuan-tuan. Sementara saya ada di sini, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen apa lagi tak faham, apa lagi persoalan yang nak ditanya berkenaan korban. Mudah-mudahan bukan saja ibadah yang tuan-tuan lakukan pada kali ini lebih sempurna, tetapi mudah-mudahan ibadah yang kalian lakukan pada kali ini terus diangkat kalian menjadi orang yang hampir dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tulis hadis Nabi ini. Nabi berkata, gugurkanlah kamu akan korban litaqarrubillah, bagi menghampir dan mendekatkan diri kamu kepada Allah. Niat kena betul. Yang nak berkorban, niat kena betul. Sebab pengalaman saya buat korban hampir 8 tahun di Thailand. 8 tahun di Thailand, di pondok yang saya belajar dulu. Dan bila saya tanya kebanyakan peserta, ramai yang masih lagi menjawab sebab apa nak korban. Dia kata sebab nak bersedekah, nak buat ibadat, mengenangkan fakir miskin, mengenangkan sejarah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jawapan tu semua betul tapi tak tepat. Jawapan tu semua betul tapi kurang tepat. Kerana apa? Kerana Nabi pernah bersabda, gugurkanlah kamu akan korban litaqarrubillah, bagi menghampirkan diri kamu, mendekatkan diri kamu kepada Allah. Tulis. Yang dah bagi duit, sekarang ni boleh niat lagi. Yang dah transfer duit, yang dah bayar dekat luar-luar dan sebagainya, tak ada masalah. Yang penting niat. Ya Allah, aku buat korban pada tahun ni kerana apa? Aku nak mendekatkan diri aku kepada Allah. Aku nak mendekatkan diri aku kepada Allah. Dan ingat, bila sebut perkataan mendekatkan diri aku kepada Allah, semalam saya ada program dengan satu syarikat ni tuan-tuan.
bila mana kalian belajar tauhid, dan rupa-rupanya masih ramai lagi yang tidak memahami ketauhidan yang betul, tauhid yang betul. Antaranya apa? Bila sebut litaqarrubillah, bagi mendekatkan diri aku kepada Allah. Maknanya, adakah Allah Ta'ala tu jauh? La, Allah Ta'ala tak jauh. Dah? Antara perkataan yang tuan-tuan kena faham, Allah Ta'ala tu tak jauh. Tetapi kita yang jauh daripada Allah. Baik, ada soalan yang pertama daripada Tuan Haji Syahruddin Harun. Betul ke daripada 1 Zulhijjah kalau kita nak buat ibadah korban, kita tak boleh memotong kuku dan rambut? Betul Syahruddin Harun. Dah? Dalam Telegram juga saya dah kongsikan. Juga terdapat kebanyakan daripada kitab para ulama. Maka bagi mereka yang melakukan korban, sunat, bukan wajib Tuan Haji, sunat supaya tidak memotong kuku dan tidak memotong bulu sehingga disembelih ibadah korban. Sehingga disembelih ibadah korban. Maka hukumnya sunat. Kalau tengah-tengah 5 Zulhijjah, dia terlupa dia baru potong 1, maka berhentilah. Aku korban tahun ni. Stop. Jangan terus sambung. Nampak? Dia baru nak cukur dia punya jambang. Contoh. Kan? Lepas tu, aku korban tahun ni. Stop. Dah. Supaya kita nak mendapat pahala yang sempurna, yang begitu banyak yang disediakan oleh Allah Ta'ala daripada ibadah korban. Soalan daripada Yang Mariam. Assalamualaikum Ustaz. Kalau dia nazar berkorban daging tu, tak boleh. Tuan empunya korban boleh dia makan. Kalau dia bernazar korban daging tu, tak boleh tuan empunya korban. Boleh tak dia makan daging tu? Soalan ni agak berbelit tapi saya cuba jawab. Yang saya faham begini. Kalau dia dah bernazar, maka korban tu menjadi korban wajib. Bila korban tu menjadi korban wajib, maka diri dan anak-anak tak boleh makan. Wajib sedekah semua. Buka kitab Matla'ul Badrin, muka surat yang ke-80. Hukum korban ada 2. Asalnya sunat muakkadah. Tetapi daripada sunat boleh bertukar menjadi wajib. Wajib tu sebab apa? Pertama, sebab dia nazar. Yang kedua, sebab berkait. Ya Allah, kalau aku dapat benda ni, aku nak buat korban. Contoh. Nampak? Jadi, bila mana ada syarat-syarat ini, bila korban tu jadi nazar atau jadi wajib, tuan diri ampunya korban tak boleh makan. Hukumnya haram makan. Kalau termakan, besok wajib ganti. Besok wajib ganti balik. Kalau makan banyak mana? 100 gram, agak-agak lah. Dan wajib pergi pasar, beli daging 100 gram dan ganti balik. Wallahu'alam. Baik. Baik, seterusnya, ada soalan seterusnya. Soalan daripada Nur Hashimah Syauqina. Jika bahagian korban yang kita dapat itu ada tulang, setelah sisa tulang, apa hendak dibuat? Adakah hendak ditanam atau dibuang begitu sahaja? Nur Hashimah, ibadah korban ni semuanya ibadah. Sehingga kulit pun diharamkan jual. Sebab ibadah. Kulit pun diharamkan jual. Maka ulama ajar kita sunat ditanam. Sunat ditanam. Ustaz, kalau tak tanam, buang begitu sahaja, tak haram. Sebab hukum asalnya sunat. Kenapa sunat? Kerana kita maklum tulang itu merupakan makanan bagi jin. Dan bila mana tulang merupakan makanan bagi jin dan sebagainya, maka kita nak pelihara dia sebagai satu ibadah yang baik. Sama juga kalau takut-takut kita tak tanam, anjing makan. Memang makanan dia, tapi menjaga itu lebih baik. Wallahu a'lam. Seterusnya, soalan daripada baik, Muhammad Hakim. Ustaz, kita buat korban, waktu kita tolong pegang lembu, darah terpercik, kena kain, boleh bawa solat tak? Tuan-tuan dah maklum, darah kan najis, wajib basuh. Darah kan najis, wajib basuh kain tu. Bermakna nak solat, basuhlah bahagian kain yang kena darah tu. Bukanlah wajib basuh semua. Sebab fokus kita nak bersihkan tempat yang kena najis. Jawabnya, kain tidak boleh dibawa solat. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya. Bolehkah kita buat korban untuk orang yang sudah meninggal? Halina, boleh dan tak boleh. Ada 2 jawapan. Boleh kalau ada wasiat.
wasiat ada dua, sama ada bertulis ataupun dia lafaz. Wan, mak tak pernah buat korban. Kalau mak mati besok kau buat korban untuk mak dah. Okey mak, wasiat. Ataupun ada yang bertulis, maka hukumnya boleh kita buat korban. Tetapi kalau tak ada wasiat, sama ada bertulis ataupun dilafazkan, dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak sah dilakukan korban. Tapi halina, walau bagaimanapun ada jalan keluar. Caranya ialah kita buat korban untuk diri kita sendiri dan niatkan pahala kepada si mati. Buat korban untuk diri sendiri. Lepas tu, ya Allah, pahala ibadah korbanku ini aku hadiahkan kepada arwah si pulan bin si pulan, si pulan bin si pulan, si pulan bin si pulan. Dan ingat, setelah kita hadiahkan, tak usah fikirlah, ya Allah, agak-agak berapa aku dapat dah habis sedekah belaka ni. Dah tulis. Matematik Allah Ta'ala bukan macam matematik kita. Belajar tauhid yang betul. Maths Allah Ta'ala bukan macam math kita. Kita ada 10. Kalau dah bagi 3 tinggal 7. Bagi 5 tinggal 5. Math Allah Ta'ala bukan begitu. Allah lagi bijak dalam merencanakan pembahagian. Baik, Roslina Ayub, kalau korban 1 ekor lembu, boleh tak kita niatkan 1 bahagian untuk bapa mertua yang masih hidup? Boleh. Nak lebih afdal, tanya dan minta izin. Itu lebih afdal. Pak, nak buat korban ni pak. Pak nak korban tak? Dia kata buatlah. Kita buh nama dia, itu lebih afdal. Ulama sebut dalam kitab fikir, kalau untuk orang hidup, afdal minta izin. Melainkan yang di bawah tanggungan. Kita nak buat untuk anak-anak, tak payah minta izin. Ataupun mak ayah bawah tanggungan kita, nak buat untuk mereka, tak payah minta izin. Tapi kalau minta, afdal. Seterusnya, tuan-tuan yang baru masuk boleh tulis di ruangan komen untuk saya bantu tuan-tuan. Ustaz, jika tak tahu haramnya daging korban yang jika bernazar, contoh selepas pulih sakit, apakah patut saya lakukan? Jika tak tahu haramnya daging korban yang kita bernazar, contoh selepas pulih sakit. Ustaz, jika kita tak tahu haramnya daging korban yang jika bernazar, contoh selepas pulih sakit. Selepas pulih sakit, kalaulah pulih sakit ni aku nak korban. Okey, maka korban tu jadi korban nazar. Betul? Korban nazar. Lepas tu, tiba-tiba dia buat korban, dia makan pula daging tu. Wajib ganti balik. Dah? Walaupun selepas kita tahu agak-agak lah, hari tu berapa yang aku dah makan. Walaupun dah tahun lepas, wajib ganti balik. Wajib ganti balik. Itulah pendapat yang jumhur dalam mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Wajib ganti balik. Dah? Dan wajib tu pula dia bukan segera. Dah? Sebab korban ni kan benda berkait dengan tahun, berkait dengan bulan. Kita bukan boleh buat suka-suka. Dah? Untuk ganti, afwan tak. Ganti balik itu, minta maaf saya tarik balik. Ganti balik itu boleh buat bila-bila. Sebab dia merangkumi kepada sedekah. Ganti balik, beli balik agak-agak 100 gram. Sedekah. Wallahualam. Baik. Haslina, Ustaz dah terbuat atas nama arwah, baru tahu pasal tak boleh korban untuk arwah. Macam mana? Okey, bagus. Bagus soalan ni. Sebab itulah kena bertanya. Sekarang ni tulis bertaklid atas mazhab Hambali. Bertaklid atas mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, dah boleh dilakukan korban untuk arwah dan boleh dimakan daging korban walaupun tak ada wasiat. Dah? Waktu inilah keperluan 4 mazhab pula. Kalau kita belajar usul fikih, dah, ada 10 syarat yang mengharuskan kita boleh bertaklid kepada pendapat lain. Syarat yang contohnya, antara syarat-syaratnya bukan sengaja nak ambil ringan. Yang tu mudah lah, kita nak ambil mudah, tak boleh. Tetapi kalau isu macam ni dah terlepas, maka bertaklid atas mazhab Hambali yang mengharuskan dilakukan korban untuk orang yang meninggal walaupun tak ada wasiat. Sah. Muhammad Hakim, mana lebih afdal? Buat korban 1 ekor lembu untuk kita seorang atau bahagi? Yang afdal bahagi. Ada lagi lebih afdal, Muhammad Hakim. Yang lebih afdal, pertama sekali buat kambing untuk kita seorang. Itu lebih afdal. Sebab kalau kita melihat sejarah, Nabi Ismail disembelihnya kibash. Nabi Ibrahim menyembelihnya Nabi Ismail, dia tukar kepada kibash.
Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing. Kalau ikut yang paling afdal, sembelih kambing dulu. Dah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ada duit nak beli seekor lembu, pakat-pakat bagi. Bubuh nama kita 1 cukup. Lepas tu yang lagi 6, bubuh nama abang, Pak Ngah, Pak Teh, dah, Mak Cik, bubuh belaka. InsyaAllah lebih berkat. Aziz Fatuhul Khair, waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Dah, insyaAllah setiap pagi saya ada live jam 9. Cuma pada pagi-pagi saja nak sembang, dah, untuk menyelesaikan beberapa isu umat, antaranya masalah korban. Zainiah Saleh, Ustaz, 1/3 bahagiankan untuk asnaf. Jika bahagian tersebut tidak diberi kepada asnaf tapi diberi kepada semua orang kampung termasuk bukan asnaf. Baik Zainiah Saleh, sebenarnya begini, bila sebut asnaf, dah, dalam hukum fiqah dia 2 je, miskin. Sebenarnya ramailah orang miskin dalam dunia ni, terlalu ramai. Sebab makna miskin begini dah. Makna miskin dia begini, saya bagi ringkas saja. Dia 3 je word: kaya, miskin, fakir. Kaya, miskin, fakir. Kalau tuan-tuan faham 3 ibarat ni, tuan-tuan akan faham dalam Malaysia ni, dalam kampung ni, berapa banyak orang miskin. Baik, apa dia kaya? Kaya ni, dia memerlukan makan sehari RM1. Dia bekerja dapat RM1.50. Dia kaya. 1. Alhamdulillah. Yang kedua, miskin. Macam mana orang miskin? Dia berhajat kepada makan sehari RM1. Lepas tu dia usaha, dia dapat RM1. Namanya miskin. Yang ketiga, fakir. Macam mana orang fakir? Dia berhajat sehari, alhamdulillah, dia berhajat makan sehari RM1. Dia usaha, dia kerja, dapat 50 sen. Maknanya fakir. Fakir. Itu kiasan yang mudah. Jadi dalam Malaysia ni banyak ulama guna alhamdulillah istilah fakir miskin. Fakir miskin. Kadang-kadang miskin, kadang-kadang fakir. Baik. Maknanya walaupun gaji dia 2,000, Zainiah Saleh, gaji dia 2,000, agak-agak dalam bandar ni 2,000 tu banyak mana? Habis bulan habis gaji tak? Kalau habis bulan habis gaji, miskin. Gaji dia 3,000 contoh, dah, satu rumah anak 4-5 orang, rumah sewa, dah, bil api, bil air, kereta nak kena bayar, dah, habis bulan habis gaji, miskin tak? Miskin. Jangan risau, bermakna kita berilah, insyaAllah orang miskin ramai. Baik, soalan yang seterusnya, boleh tak niat korban hadiah untuk Rasulullah SAW? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Dah. Aku buat korban ni khusus untuk Rasulullah SAW. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia kembali kepada masalah hadiah. Hadiah. Baik, ada soalan yang lain. Ustaz Muhammad Hakim, Ustaz, kalau main-main dengan nazar, wajib tunaikan tak nazar tu sebab kejahilan? Bagus soalan ni. Okey, kalau dia dah bermain dengan nazar, tiba-tiba dia tak nak tunai, dah, tulis wajib gugurkan nazar. Nazar tak boleh main-main, dah. Kalau dah lafaz, jadi wajib. Tetapi, Allah Ustaz, saya tak bersungguh mana pun, gugurkan nazar. Cara menggugurkan nazar ada 3. Pertama, merdekakan seorang hamba. Zaman lah ni tak ada hamba dah. Yang kedua, berpuasa 3 hari, tidak berturut-turut. Puasa dah 3 hari, dah, puasa 3 hari. Yang ketiga, atau memberi makan 10 orang miskin. Beli nasi lemak, nasi kukus ke tengah hari tu, dah, beri makan kepada 10 orang miskin. Beri makan. Maka bila kita dah tunai salah satu daripada 3 ni, waktu nak beri makan tu, ya Allah, ni nasi 10 bungkus aku hadiah kepada madrasah ni untuk budak-budak makan, anak-anak miskin makan, bagi menggugurkan kafarah nazar yang wajib, yang tertunggak ataupun yang salah bagi diriku. Wallahu alam. Soalan yang seterusnya, okey, bagus. Terima kasih Haslina.
Yang ni jarang saya jawab taklid mazhab Hambali dah. Tapi dah lelah dah terbuat, tak apalah. Soalan seterusnya. Latifah Abdul Latif. Ustaz dah 5 tahun. Bagaimana cara mudah untuk ganti balik? Boleh tak saya sedekah korban sebab tak ingat berapa banyak? Boleh. Sedekah je lah. Sedekah je. Buat kenduri pun tak apa. Buat kenduri. Ya Allah, aku nak ganti balik. Ya Allah, hari tu aku dah termakan korban yang nazar. Sepatutnya wajib. Sepatutnya korban nazar wajib ni aku tak boleh makan. Aku dah termakan. Ya Allah, ni aku nak ganti balik. Buat kenduri. Bagi orang makan. Atau payah sangat beli daging, hantar dekat mana-mana dan sebagainya. Anggaran sahaja. Wallahu a'lam. Okey, Acik Ani. Ustaz, mana lebih baik bagi anak yang belum akikah, korban atau akikah? Okey, didengar dengan baik Acik Ani. Korban satu perkara yang berkait dengan masa. Akikah tak ada masa. Akikah boleh buat bila-bila masa. Korban ada masa dia, iaitu mesti korban sahaja. Itu satu. Yang kedua, tengok pula persyariatannya. Kalau budak tu tak pernah buat lagi akikah, buat akikah dulu. Sebab dua-dua berunsur dengan sedekah. Buat akikah dulu. Sebab korban ni boleh buat pada bila-bila masa. Sebab akikah ni disunatkan yang muakkadah. 7 hari, 14 hari, 21 hari. Ataupun sebelum dia akik balik, buat akikah dulu. Buat akikah dulu. Sebab itu akikah berkait dengan umur. Korban bila-bila masa boleh buat. Wallahu a'lam. Buat akikah dulu. Baik, ada soalan yang lain? Okey. Haslina, Ustaz ada sikit keliruan tentang agihan. Bolehkah agihan dibuat begini? 1/3 untuk peserta, 1/3 untuk asnaf fakir miskin, 1/3 untuk tujuan sedekah para sukarelawan dan ahli kariah yang bertugas. Okey. Untuk 1/3 yang ketiga itu, bolehkah dia ambil dari bahagian lembut itu? Sebab saya macam pernah dengar tak boleh. Baik. Dia begini. Yang pertama sekali, siapa yang menguruskan? Siapa yang menguruskan? Kalau kita yang uruskan sendiri, dan kita nak pilih contoh daging Batam Pinang untuk kita, pertama tanya pula itu hak siapa? Hak kita. Bila sebut korban tu hak kita, ikut kita tak nak sedekah kepada siapa? Kalau ikut hukum, ikut kita tak? Ikut kita lah. Cuma di situlah adakah takwa kita dinilai ataupun tidak. Yang Batam Pinang, yang sedap-sedap kita ambil contoh. Mana yang daging-daging yang jenis biasa-biasa kita sedekah. Sedekah itu sah. Korban itu sah. Cuma adakah takwa kita ketika itu mencapai kepada takwa yang baik? Sebab korban ni rahsianya takwa. Itu satu. Yang kedua, yang berlaku pula ialah kebiasaan korban ni kan ada pihak pengurusan yang menguruskan. Bukan kita buat kan? Jadi bahasa mudah, terpulanglah kepada pihak pengurusan sebab dia tak nak berlaku isu dipertanggungjawabkan amanah kelak yang ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka dia kata apa? Kita pakat campur belaka, pakat-pakat bagi. Campur. Lepas tu raup, pakat-pakat bagi. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Yang kata tak boleh tu, dia bukan tak boleh kepada haram Haslina. Dia tak boleh kepada dia besok akan ditanya. Aku ni mewakil orang yang diwakilkan untuk menguruskan korban. Takkan aku nak bagi-bagi? Ambil aku campur belaka. Begitu. Wallahu a'lam. Baik. Nur Hashimah Syauqina. Jika belum akikah masa kecil setelah kita dah kerja, bolehkah kita buat akikah untuk diri kita sendiri tapi kita dah buat korban dulu? Boleh. Tak ada masalah. Dalam kitab fikih, 15 tahun sebelum akik balik, sunat mak ayah buat. Lepas akik balik, sunat beza dah. Sebelum akik balik, sunat muakkadah. Sunat muakkad. Lepas akik balik, nak buat sendiri tak ada masalah. Sunat jua. Dah buat korban dulu pun tak ada masalah. Sebab bedanya, korban ini berkaitan masa dan waktu yang khusus. Tak boleh buat bila-bila masa. Tetapi akikah boleh buat bila-bila masa. Wallahu a'lam. Baik, Muhammad Hakim. Kalau kita pernah buat korban di luar negara, lama-kelamaan kantoi, hanya scam tipu duit orang, adakah itu dikira telah melaksanakan ibadah korban? Maaf banyak bertanya. Hakim, memang digunakan live ni untuk bertanya. Tanya, tak ada masalah. Okey, jawapannya mudah. Kepada Hakim, jawabnya,
Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran. Saya rasa jelas ayat tu. Dah. Mafhumnya, bila sebut korban ni, yang dinilai ialah takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa kita kepada Allah. Dia scam ke, dia tipu ke, di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah mengira kita sebagai telah berkorban. Jelas. Itulah takwa kita kepada Allah. Aku buat ni kerana Allah. Nak mencari redha Allah. Nak mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba kena tipu. Scammer. Dah. Duit tu bukan dia beli lembu pun. Contoh. Wallahu alam. Dia, itu antara dia dengan Allah. Kita dengan Allah menjadi ibadah korban. Jadi. Tuan Haji Yusof. Ustaz. Jika membeli lembu. Lembu tu elok, gemuk. Kemudian cakap lembu ni elok jika buat korban. Tapi tak sempat buat korban sebab lembu tu kecil lagi. Tak cukup umur. Kemudian orang yang cakap tu meninggal. Dikira nazar ke? Bagus soalan ni. Ini biasa ulama sebut dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab turas. Aku nak buat korban lembu ni, dia kata. Sebahagian ulama mengatakan, ya, korban tu menjadi korban yang nazar. Tetapi, dengar, nazar bagi dia, bukan nazar bagi kita. Nazar bagi dia. Lepas tu orang tu meninggal. Kita tak kata pun nazar bagi dia. Sebab kalau kita nak buat korban pun kita boleh makan. Nazar bagi dia, bukan nazar bagi kita. Wallahu a'lam. Kita nanti buat korban lah macam biasa. Nazar bagi dia. Baik. Ada soalan lain? Rashid Reda, apakah amalan paling afdal bulan Zulhijjah? Banyak. Kalau ikut hadis Nabi yang sahih, dah, Nabi menggalakkan kita buat benda yang biasa. Takbir, tahmid, tahlil. Itu benda yang Nabi ajar. Tapi yang paling penting tuan-tuan, yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan pada pagi ini, kalau boleh bulan Zulhijjah ni banyakkan tambah ilmu. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tak sedar banyak kelebihan, hikmah, rahsia yang Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Zulhijjah ni. Lebih-lebih lagi 10 hari awal bulan Zulhijjah ni tuan-tuan, banyak kelebihan. Benda ni tuan-tuan tak akan tahu melainkan dengan ilmu. Sebab tu setiap malam selepas waktu maghrib pukul 8, cuma malam tadi saya tak sempat sebab saya ada program khas dengan syarikat SKV. Jadi pukul 8 malam ni saya akan sambung kitab, insyaAllah bersama dengan saya malam ni pukul 8 malam. Kita akan menyambung bicara kitab kelebihan 10 Zulhijjah. Jadi kalau Rashid Reda nak tahu apakah lagi amalan-amalan yang afdal, insyaAllah pada malam ni. Malam tu kita akan mulakan dengan membaca zikir Zulhijjah daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Habis kita baca zikir Zulhijjah, barulah kita masuk kepada bicara kitab. Wallahu alam. Ada lagi soalan? Maksu, dulu saya duduk rumah sewa. Apabila ada rumah tak payah sewa, aku ada duit simpan, aku nak buat korban yang belum pernah buat. Adakah itu korban nazar? Tak. Tak Maksu. Okey. Dia, korban ni akan jadi nazar bila mana 3 perkataan tulis. Yang pertama, perkataan wajib. Dah? Wajib aku nak buat korban. Yang kedua, perkataan sumpah. Aku bersumpah nak buat korban. Yang ketiga, perkataan nazar. Bila ada 3 perkataan ini, wajib atau perkataan sumpah atau perkataan nazar, barulah korban tu jadi korban wajib atau korban nazar. Jelas Maksu? Wallahu alam. Aslina Abdul Kadir, Ustaz, ofis saya setiap tahun buatkan korban untuk semua staf. Jadinya saya dah tak buat korban untuk diri sendiri, tapi saya buatkan untuk anak-anak secara bergilir. Apa pandangan Ustaz? Sebab dah lama tak berkorban untuk diri sendiri. Pertama sekali, bagus. Apa yang syarikat buat tu bagus, kita mendapat pahala korban. Yang kedua, Aslina buat untuk anak pun bagus. Sebab kalau kita melihat hadis Nabi SAW, Nabi sembelih kambing, Nabi kata pahala ni untuk aku dan keluarga aku. Yang kedua untuk umat-umat aku. Sebenarnya Aslina buat untuk anak pun satu keluarga dapat. Buh nama anak, satu keluarga dapat. Kalau nak buh nama suami pun tak apa, setiap tahun buh nama suami je, satu keluarga dapat. Sebenarnya bubuh nama anak tu satu keluarga dapat. Jelas. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Panjang lagi ke bawah ni. Soalan yang seterusnya. Pukul 10 kalau ikut saya ada kelas tuan-tuan. Tapi tengah cucuk vaksin ni.
Saya tak cucuk lagi. Okey. Ada hadis kesebut kelebihan korban dekat tanah suci Mekah ke Ustaz? Okey. Dia begini. Hadis tu wallahu alam, saya tak faqih masalah hadis. Sebab kalau kita betul-betul nak faqih masalah hadis, sekurang-kurangnya kita kena tahu, hafal 100,000 hadis Nabi SAW. Itu yang pertama, satu. Tetapi yang kedua, Syafiq, ulama berqiyas tentang kelebihan amalan-amalan di Mekah. Itu sahaja. Setiap amalan kebaikan yang dia buat di Mekah, contoh solat di Masjidil Haram, berganda kelebihannya. Jadi sebab tempat yang berkat, bila tempat yang berkat menghasilkan ibadat yang lebih berkat. Namun walau bagaimanapun, saya suka soalan Syafiq ni. Nanti saya rujuk dengan Habib Ali. Ada ke tidak hadis? Pada saya, wallahu a'lam, saya tak tahu. La arif. Saya tak tahu adakah hadis yang sarih menceritakan kelebihan buat korban di Mekah ataupun di Madinah, wallahu a'lam. Tapi walau bagaimanapun, saya cuba rujuk dengan para alim ulama. Kod-kod, mudah-mudahan saya pun boleh belajar sesuatu. Jelas? Okey. Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada pagi ini. Mana yang baik tu datang daripada Allah, yang tak baik tu pasti datang daripada saya sendiri. Yang mana soalan tak terjawab, jangan takut. Besok pagi pukul 9 kita jumpa lagi sekali. Kalau boleh setiap pagi, insya-Allah. Minggu ni peluang untuk tuan-tuan. Saya tak nak bersembang, saya nak menjawab soalan sahaja. Baik, jadi kepada peserta KK2, sepatut pagi ni kita ada kelas Harumah Rohani kan. Jadi saya minta maaf tak dapat meneruskan kelas. Jadi insya-Allah saya doakan kalian sihat, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari Sabtu ni kita ada program nak baiki solat. Macam mana saya nak baiki mindset tuan-tuan, minda tuan-tuan, nak gabungkan tauhid dengan solat is very powerful. Dan ini merupakan NBS yang terakhir. NBS yang terakhir. Ya, mudah-mudahan ambillah manfaat. Rugi kalau tuan-tuan tak attend program pada hari Sabtu Ahad ini, kerana terlalu banyak ilmu yang best yang tuan-tuan tak sangka. Rupa-rupa khusyuk itu aku boleh capai. Khusyuk tu aku boleh capai. Khusyuk tu aku boleh capai. Bak kata orang Jawa, khusyuk is real. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beri peluang atas diri sendiri untuk belajar tuan-tuan. Tak rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan link di bawah. Tu ada link tu. Tekan link di bawah. Wallahu a'lam.